Okay, hai. Assalamualaikum. Hari ni saya nak sambung tentang aplikasi elektrolisis dalam industri. Okay, kalau sebelum ni kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Ada 3 faktor. Apa faktor dia? 3 faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Okay, first, kedudukan dalam siri elektrokimia. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Yang ketiga, jenis elektron. Okey, 3 faktor. Okey, di mana saya dah terang 3 faktor. Okey, jadi hari ni saya nak masuk tentang aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey, apa kegunaan elektrolisis tu? Kenapa kamu belajar tentang elektrolisis tu? Okey, dan apa gunanya dalam industri? Okey. Okey, first, digunakan dalam pengekstrakan logam. Pengekstrakan, apa itu pengekstrakan? Okey. Kemudian penulinan logam. Okey, penulinan logam, penyaduran logam, pengolahan air sisa. Okey. Okay, itu 4 Okey, pengekstrakan. Apa itu pengekstrakan? Okey, kalau awak tengok gambar ni. Okey, apa nama alat ni? Okey, nama dia relau bagas ni. Benda ni adalah relau bagas. Kita untuk ekstrak logam. Okey. Okey, logam macam kalium, natrium, kalsium, magnesium, semua tu diekstrak daripada bijinya, okey, atau garamnya secara elektrolisis. Okey, maksud macam ni. Contoh biji timah. Okey, biji timah kita ambil kan, kalau kamu tengok biji timah dia ambil dalam apa? Lombong kan. So, biji timah tu kita nak dapatkan timah yang betul-betul timah. Sebab biji timah tu dia adalah gabungan bila timah tu bertimbang dengan oksigen, bertimbang dengan karbon dioksida, semua sebagainya lah. So jadi biji. So kita nak dapatkan betul-betul timah yang bertimah tu, kita kena jalankan proses pengekstrakan. Itu maksudnya pengekstrakan. Maksudnya kita nak ambil yang timah saja, yang lain tu kita tak nak. Okay, itu namanya pengekstrakan. So nak dapatnya kita kena buat melalui proses elektrolisis. Okay, kemudian proses penulinan logam. Okay, dalam penulinan logam yang tertulis jadikan sebagai anod, manakala logam yang tulis jadikan sebagai katod. Okay, seperti logam. Okay, yang ni maksudnya kita dah belajar, bukan belajar, kita dah ada terang sebelum ni macam mana kan kita belajar ada anod, ada katod kan. Anod sama dengan positif ke negatif? Anod bersatu pada terminal positif, katod negatif. Okey, so waktu penulinan ni okey, awak tengok ni. Anod dijadikan logam tak tulen dijadikan sebagai anod. Okey, yang tak tulen diletak kat belah anod. Okey, dan yang tulen diletakkan sebelah katod. Okey. Okey, ni kan. Okey. So ini yang tak tulen. Okey, yang ni yang tulen. Okey. Maksudnya ini disambung positif kan? Okay. Anod kan positif. Katod kan negatif. So ini katod. Ini katod. Okey, katod kita letak logam yang tulen. Okey. Anod kita letak logam yang tak tulen. Maksudnya logam tak tulen tu, logam tu dia bercampur dengan benda lain. Okey. So ini proses penulinan. Lepas tu semasa proses elektrolisis, logam pada anod akan melarut. Maksudnya ni anod ni, logam ni akan melarut. Maksudnya melarut tu lama-lama dia akan jadi nipis. Maksud macam ni. Lama-lama dia akan jadi nipis, dia akan melarut nipis. Dia akan melarut dalam elektrolit lah. Okay, dia akan melarut kan, ada elektrolit ni kan dia punya cair kan. So dia akan melarut dalam dalam ni. Okey. Okey. Logam pada anod akan melarut ke dalam elektrolit membentuk ion. Ion ini akan bergerak ke katod untuk dinyahcah dan terenak pada katod. So dia akan terenak. Bila dia dah melarut dalam elektrolit, kemudian dia akan pergi ke katod untuk terenak. Terenak tu kan saya dah cakap kan, dia akan menyaluti katod tu. Okey, itu penulinan. Okey. Kemudian penyaduran. Penyaduran tahu kan? Macam emas sado, macam Zulian kan. Zulian tu dia bukan emas betul, dalam dia logam. Luar dia tu
maksudnya bukan emas dalam dia. Luar dia tu boleh sadu dengan emas. Itu penyaduran biar logam emas platinum ataupun dia sadu pada logam lain. Dengan logam tu maksudnya macam Zulin kan, dia disadu dengan emas. So bagi dia nampak lebih cantik dan tahan kekisan. Sebab kalau emas yang betul, kalau dia, bahan tu cincin tu dibuat pada emas, harga dia lagi mahal lah. Kalau emas sadu ni harga lebih murah sebab dalam tu dia bukan emas, tapi dia sadu kat luar je. Itu fungsinya elektrolisis. Kemudian pengolahan air sisa menggunakan elektropengumpalan. Maksudnya air sisa kamu tu macam mana nak dapat air yang bersih. Merawat air sisa. So maksudnya proses merawat air sisa ni, pengolahan ni kita gunakan dua aplikasi itu. Kita gunakan elektrolisis dan pengumpalan. Kalau elektrolisis macam biasalah kita seperti sebenarnya. Kita ada anod, kita ada katod. So ini macam sebelum ni saya ajar. Kemudian kita buat proses pengumpalan. Ini pengumpalan. So flock ni adalah apa ni? Gabungan bahan bercemar kan, semua tu dia dia sebagai flock. Kita masuk sel kimia. Sebelum ni saya dah ajar. Kalau sel elektrolisis, perubahan daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Kalau sel kimia, tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Itu beza. Kalau nak tahu satu lagi beza, kalau elektrolisis dia ada bateri. Bateri tu yang memberi tenaga elektrik. Tapi kalau sel kimia tak ada bateri. Dia daripada elektrolit tu dihasilkan tenaga elektrik. So maksudnya sel kimia ni daripada tenaga kimia jadi tenaga elektrik. Kalau elektrolisis, tenaga elektrik jadi tenaga kimia. Itu beza dia. Sel kimia terdiri daripada dua logam yang berbeza dicelupkan dalam satu elektrolit dan sambung. Dia macam sebelum elektrolisis, cuma beza ni sekarang ni awak nampak tak? Ada tak bateri? Tak ada kan? Dia ada voltmeter. So apa fungsi voltmeter? Mengukur voltan. Mengukur voltan. So maksudnya macam ni. Sama je, dia ada dua elektron. Tahu kan elektron? Elektron ni dua ni, yang positif negatif ni dicelup dalam elektrolit cair tu. Dan disambung melalui litar luar. So ini. So siapa macam mana nak tentukan siapa yang jadi katot, siapa yang jadi anod? Yang mana yang kena duduk jadi anod, yang mana yang jadi katot? Kita tentukan berdasarkan sili elektrokimia yang kamu belajar sebelum ni. Yang kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan harmoni kekal abadi. So awak kena ingat lah sili elektrokimia ni, sebab dia bukan saja digunakan dalam elektrolisis, dalam sel kimia pun guna. Sebab fungsi dia, kalau dalam sel kimia kita melalui siri elektrokimia ni kita boleh tentukan yang mana akan jadi katot, yang mana akan jadi anod, yang mana akan jadi terminal positif, yang mana akan jadi terminal negatif. Magnesium akan jadi terminal negatif. Sebab apa jadi terminal negatif? Sebab dia berada di atas. Kalau awak tengok gambar ni, di mana kedudukan dia? Magnesium Mg kan di sini. Dan kupon di mana? Kupon di bawah. So kalau sebelum ni kita belajar makin bawah makin mudah dinyahcas kan. Dan makin atas ke elektropositifan dia semakin meningkat. Maksud ke elektropositifan ni semakin meningkat adalah dia punya kecenderungan untuk menderma elektron dengan lebih lebih bagus lah, lebih baik. Sebab tu yang atas, yang berada di kedudukan di atas akan menjadi terminal negatif, yang berada di kedudukan bawah akan jadi terminal positif. So dalam bab ni memang kamu kena ingat macam benda-benda lah. Pihak ini dia kena magnesium lebih elektropositif berbanding kuprum. So magnesium lebih mudah mendermakan elektron berbanding kuprum. Ini kamu dah belajar di tempat sebenarnya. Kan kamu belajar, ingat dulu kalau dalam atom kan, dalam nukleus tu mesti ada proton dan elektron, proton dan neutron. Dekat luar petala tu ingat tak ada elektron. Elektron ni lah yang akan ada yang derma, ada yang terima. Ingat tak dulu kalau belajar form 4? So dia aplikasi baik lah sebenarnya.
Okay, so maksudnya magnesium ni lebih mudah lah sebab kedudukan ni berada di atas, dia lebih elektropositif dan dia mudah menderma. So sebab tu dia berada di terminal negatif. Itu dia punya law dia, awak kena ingat. Okay, so awak tengok ni, magnesium negatif kan. Okay, kuprum positif. Okay, so sekarang ni awak tengok pergerakan elektron dari terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar menghasilkan tenaga elektrik. Okey, macam mana yang berlaku? Macam mana tenaga elektrik itu berlaku? Awak boleh terhasil, awak tengok elektron kan, kita belajar kan sebenarnya elektron. Okey, so elektron tu bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif. Maksudnya dia akan melalui litar luar, maksudnya kat luar ni lah. Bukan kat dalam ni. Bukan melalui dalam elektrolit, bukan melalui air ni. Dia akan melalui luar ni, litar luar ni. Itu pergerakan elektron. Okey, pergerakan elektron. So pergerakan elektron inilah yang menyebabkan terhasilnya tenaga elektrik. So awak kena ingat daripada negatif ke positif. Okey, negatif ke positif. Okey, so perubahan tenaga yang berlaku secara kimia dari tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey. Okey, kita fokuskan kepada terminal negatif ni. Okey, terminal negatif ada magnesium kan? Okey. Magnesium yang mendermakan elektron membentuk ion magnesium dan larut dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat. Maksudnya, okey, magnesium ni kan saya cakap tadi dia menderma elektron, kedudukan dia paling atas kan? Atas. So dia akan derma elektron. Sebab dia dua tau, satu elektron. Sorry. Okey, maksudnya kat sini dia akan derma elektron akan melalui litar luar. Okey, yang kat dalam lepas dia derma, magnesium ni akan jadi ion magnesium. So ion magnesium tu pula akan melarut dalam elektrolit ni. Okey, dia akan melarut dalam elektrolit. Elektron dia akan mengalir melalui litar luar. Dan dia magnesium ni akan bertukar menjadi ion. Sebab dia dah derma elektron. Kalau awak belajar sebenarnya, kalau awak ingat, kita kan putaran luar elektron tu dia derma. Bila dia derma, dia akan jadi ion. Sebab dia dah kekurangan satu ni elektron. Okey. Elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar luar, magnesium dan sebagainya. Okey. Okey, terminal positif pula. Tengok. Okey, tadi dia derma kan, magnesium derma kan. So bila magnesium derma, elektron tadi tu akan pergi ke sini. Ni elektron ni elektron. Ada dua benda sekarang ni awak kena tahu. Elektron dengan ion. Dua benda berbeza. Okey. Kemudian elektron dimana dijumpai oleh ion kuprum 2 dari elektrolit. Dan bukannya okey, maksudnya sekarang ni ini kita pergi balik, awak ingat balik law yang kita belajar sebelum ni. Okey, dalam elektrolit ni mesti ada kuprum positif kan. Okey, sulfat negatif. Lagi apa? Hidroksida kan. Hidroksida dengan hidrogen. Okey. Okey, so siapa yang akan pergi ke kuprum? Yang akan pergi ke kuprum adalah yang akan pergi ke terminal kuprum ni adalah kuprum lah. Sebab apa bukan hidrogen? Kenapa bukan hidrogen? Sebab kedudukan apa ni? Kedudukan kuprum kan berada di bawah. Okey, yang ni kita ambil law balik elektrolisis tu, siri ke rectifier, makin bawah makin mudah dinyahcaskan. Okey, so maksudnya kuprum lah yang akan pergi berbanding hidrogen. Hidrogen akan kalah sebab kuprum berada di bawah siri elektrokimia tu kalau nak kahwin tu. Okey. So bila kuprum pergi, kuprum ni berpecah. So dia akan terenap dekat elektrod kuprum ni. So jadi tebal, nampak tak jadi tebal? Okey. Sebab kuprum ni warna dia warna coklat-coklat sikit, perang. Okey, nampak macam kuprum terbentuk dan terenap pada jalur kuprum. Okey, boleh. Okey, so kuprum bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Okey, itu saja. Okey, boleh faham tak?
Okay, tak apa. Nanti kelas tu saya akan terang dengan lebih lanjut lah. Okay. So, sekian. Terima kasih.